من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 18, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubil qidam lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdisin wa yalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftakiru ila muhdisin wa yalzamu dawru awit tasalsulu. Dan adapun dia tu amma ke wa amma adalah hurumi. Amma dia dengan nak bawa matan Ummil Barahim. Kalau tengok pada terjemahan tu, dan tu ada wa amma dan ada pun. Kemudian di surat 19 tu amma burhanu wujubil baqai, terjemahan dia dan ada pun. Di bawah tu wa amma, ada wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala al-hawadih tu, dan ada pun dalil. Dan bawah lagi tu wa amma burhanu wujubi qiyami ta'ala binafsi, terjemahan dia dan ada pun dalil. Seterusnya pun semua ada. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala, terjemahan dia dan ada pun. Semua ada wa amma belakang. Kalau tengok terjemahan ni ada tu wa amma burhanu wujubil qidami. Yang terdahulunya amma burhanu wujudihi ta'ala, itu dahulu. Tak ada wa amma lah. Ni yang kedua ni. Kalau tengok dalam matan Ummil Barahim boleh nampak lah. Kalau ke Zuhri sini kau ada wa amma lah. Ada mata Ummil Barahim. Kak mutu. Kau tinggal mutu no. Mata Ummil Barahim ngak kuat ngapa atas mutu. Sambil-sambil bawa mutu ngapa mata Ummil Barahim kali.
Dah mata orang tinggal mutu. Dah kalau tengok sini terjemahan dedang tu. Wa amma burhanu wujubil kidami. Dan ada pun dalil, itu terjemahan pada burhan. Dalil wajib kidam, wajib pada akal. Kidam, oleh kidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia Allah qadim, jikalau tiada ia Allah qadim, nescaya adalah ia Allah baharu. Dan jikalau adalah ia Allah baharu, maka berkehendak, berhajah kepada yang membaharu akan dia, akan Allah, maka melazimkan daurun atau tasalsulun. Dan ada pun dalil. Dalil itu jemaah daripada burhan. Wajib, mana wajib pada akal, kidam, sedia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil dia? Maka kerana bahawasanya jikalau tiada ada ia Allah qadim, nescaya adalah ia baharu. Kidam, qadim. Kidam tu baharu, qadim tu yang baharu. Kidam masdar, sedia. Qadim, yang sedia. Kidam sedia, qadim atau zat Allah yang bersifat dengan kidam, sedia, yang sedia. Itu bezalah. Kerana bahawasanya jikalau ada ia ya Allah qadim, tiada ada ya Allah qadim, zat yang sedia, kidam tu sedia, qadim yang sedia. Dalil Allah bersifat dengan sedia, dalil akal. Maka kerana bahawa jikalau tiada ia ya Allah qadim, zat yang bersifat dengan kidam, sedia, yang sedia, nescaya adalah ia ya Allah baharu. Dan jika adalah ia Allah baharu, maka berkehendak kepada membaharu akan dia, akan Allah, maka melazimkan daurun dan tasalsul. Daurun dan tasalsul. Daurun ni berpusing, tasalsul ni berhubung. Jadi dalam matan Ummul Barahin ni kita maklumlah, matan Ummul Barahin sekarang Bidayatul Hidayah, syarah dia nak menghuraikan matan Ummul Barahin. Dalam matan Ummul Barahin jangan lupalah, susunan dia tak macam dalam kitab-kitab yang lain. Dia dalam matan Ummul Barahin, sifat wajib sampai ke kaunuhu mutakalliman, sifat wajib saja, sifat 20. Selesai barulah pergi kepada sifat mustahil. Bermula daripada sifat mustahil lawan pada wujud, sifat mustahil lawan kepada kidam, sifat mustahil lawan kepada baqa. Habis bicara sifat mustahil sampai sifat mustahil lawan pada kaunuhu mutakalliman, undur balik burhan, dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Burhan, dalil Allah bersifat-sifat kidam. Dia gitu. Dia setengah-setengah kitab dia lain. Sifat yang pertama sifat wujud, dihuraikan apa makna wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, perici molek-molek sesat. Dan mustahil lawangnya. Gimana sifat mustahil lalu dah. Selesai bicara sifat mustahil lawan pada sifat wujud, sesat. Dan dalil, tunggu pada dalil. Dia gitu. Sesat dalil, pindah, beres dah. Sifat wujud lawan pada sifat wujud, dalil bagi sifat wujud dan mustahil lawan dia tu sesat. Pindah pada sifat yang kedua, sifat kidam.
Perici apa makna kidam? Sesat. Dan mustahil lawannya, lawan bersifat kidam. Sifat hudus, sifat baharu. Sesat, apakah dalil Allah bersifat kidam, mustahil bersifat dengan sifat baharu? Sesat dalil kidam, barulah pergi pada sifat yang tiga, sifat bakau. Ini dalam mata baharin tidak. Bicara sifat wujud, kidam, bakau, sampai ke nombor kelima, barulah pergi pada sifat mustahil, lawan pada wujud, kidam, bakau, sampai ke nombor kelima, selesai. Barulah dimulai dengan dalil yang terdahulunya, dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Sekarang dalil Allah bersifat dengan sifat kidam. Ini hak dalam matan Ummi Ibrahim. Dia bicara gitu. Bicara ini bukan kata selesai satu-satunya, tidak. Bukan selesai satu-satu. Tadi itu terjemahan dia, terjemahan daripada matan Ummi Ibrahim. Dan ada pun dalil wajib pada akal, kidam bagi Allah. Wajib bersifat sifat kidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, maka kerana bahawasanya jikalau, ni dalil akal, jikalau tiada ada ia Allah qadim, yang zat yang bersifat dengan sedia, nescaya adalah ia Allah baharu. Kalau tidak sedia, baharulah. Dia dua tu je. Tak satu zat bersifat dengan sifat kidam pun tidak, bersifat dengan sifat baharu pun tidak. Tak ada seumpama tu. Jadi kalaulah zat Allah tidak bersifat dengan sifat kidam, nescaya zat Allah bersifat dengan sifat hudus, baharu. Dan jika ada ia Allah baharu, ni dalil akal belakang ni, nescaya baharu, maka berkehendak, berhajah pada membaharu akan dia, yang mengada akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila berhajah kepada yang mengada akan membaharu akan dia akan Allah, kepada yang mengada akan dia akan Allah, maka melazimkan daurun dan tasalsul. Daur ni berpusing, tasalsul ni bertalian, berhubung-hubung, berhubung-hubung. Dah tahu suknya di mana, dia akan huraikan nanti. Daur apa makna, tasalsul apa makna. Daur tasalsul ni, pembicaraan dalil bagi sifat kidam ni, ni fardu kifayah. Dia dalil kidam baqa, dalil mukhalafatu ta'ala al-hawadis, adalah dalil bagi sifat wujud. Dalil kidam baqa adalah dalil bagi sifat wujud. Sebab kidam baqa ni sifat yang melazimi bagi sifat wujud Allah. Wujud Allah wujud yang hakiki. Wujud Allah wujud yang zati. Wujud Allah wujud yang mutlak. Ada Allah, ada yang sungguh-sungguh, ada yang sebenar-benar, ada yang sungguh-sungguh, ada yang sebenar-benar ni macam mana, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan, ada yang tidak ada yang menjadi akan dia, ada yang wajib, ada hak sengeti, ada yang sebenar-benar. Jadi daripada makna wujud Allah ni keluarlah kidam baqa. Ada ni. Daripada makna wujud Allah, wujud yang zati, wujud yang hakiki ni, keluarlah kidam baqa. Sebab kalaulah tidak bersifat dengan sifat kidam, tidak bersifat dengan sifat wujud yang hakiki, yang sebenar-benar. Jadi wujud macam wujud makhluk pula. Ni wujud kita ni wujud, tapi kita wujud diwujudkan, diadakan oleh Allah Ta'ala. Wujud kita ni wujud yang harus ada, akal boleh terima.
Tak ada, akan boleh terima. Kan tak ada sebelum tu kan. Nanti akan kembali kepada tak ada. Jadi wujud kita ni bukan wujud yang hakiki. Bukan wujud yang sebenar-benar. Bukan wujud yang wajib, wujud yang harus. Adapun sifat wujud Allah Ta'ala sifat pertama tu wujud yang hakiki, bukan wujud macam wujud makhluk. Jadi wujud yang hakiki ni wujud yang wajib, dengan bahawa ada tidak diadakan oleh yang lain, dengan bahawa ada tidak ada permulaan, dengan bahawa ada tidak ada kesudahan. Itu wujud yang hakiki. Jadi daripada sifat wujud keluarlah kidam bakok. Jadi kidam bakok ni sifat yang melazimi bagi sifat wujud Allah. Bila wujud Allah ni kidam dan bakok, maka wujud Allah kidam dan bakok ni pastilah Allah bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan tak serupa Allah dengan segala yang baharu. Memanglah tak serupa. Ada Allah sedia kala. Ada yang baru ni, ada yang diadakan oleh Allah. Tak serupa di situnya. Bila ada Allah, ada sedia kala. Sebelum Allah adakan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Allah adakan sesuatu kemudian. Pastilah sesuatu itu, pastilah Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan sesuatu makhluk yang Allah jadikan kemudian. Tak serupanya kat mana? Yang pertama, Allah yang menjadikan, Khalik. Yang kedua, yang dijadikan tu makhluk. Tak serupa dari situnya. Zat Allah Ta'ala pasti tidak serupa dengan zat makhluk yang Allah jadikan kemudian. Sifat Allah yang sedia kala pastilah tidak serupa dengan sifat makhluk yang Allah jadikan kemudian. Mari daripada mana tu? Mari daripada wujud kidam bakok. Jadi sekarang ni kidam bakok ke mukhalafatu ta'ala hadis melazimi bagi sifat wujud. Jadi dalil kidam bakok ni dalil wujud lah. Apa dalil wujud fardu ain? Dalil wujud fardu ainnya ada makhluk ini. Apakah dalil Allah ada? Ada makhluk ini. Apakah dalil Allah kidam bakok? Ada makhluk ini. Dalil yang sama. Ini keluar daurun tasalsul. Ini di antara dalil hak fardu kifayah. Dalil fardu ain dalil ringkas sahaja. Dahulu dalil sifat wujud dan kitab Bidayatul Hidayah ni dia mensyarahkan matang Umi Barahi satu muka surat setengah, hampir-hampir. Panjang fardu kifayah. Hak fardu ainnya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat wujud? Dalilnya ni ada semua makhluk ni. Setakat tu je. Tu je dalil. Lepas tu orang pun persoal. Soal tu soal nak uji ke ilmu dia, ilmu qada fardu ain ke qada fardu kifayah. Dia pun tanya, kenapa kamu jadikan ada alam, ada makhluk ini sebagai dalil Allah Ta'ala ada? Tak jawab dah. Kenapa ni? Hanya setakat tahu dalil pendek, dalil ringkas, dalil kasar, iaitu dalil ijmali fardu ain. Bila dia tanya, saya tak jawab dah. Mana dia dalil, dia jahil dalil hak tafsili, dalil perinci hak fardu kifayah. Mana apa? Dia jahil ilmu fardu kifayah. Tak berdosa lah. Tapi dalam mata Umi Barahi, dalil wujud memang panjang. Tapi dalil fardu kifayah. Nak pergi pula pada dalil kidang ni pula. Nak bicara about daurun, tasalsul. Ni bicara dalil sifat kidam ni. Dekat-dekat satu muka surat pula dah. Dekat-dekat satu muka surat pula. Dalil bagi sifat kidam. Dalil apa tu? Dalil perici. Dalil tafsili hak fardu kifayah. Dalil fardu ainnya, apakah dalil Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat-sifat kidam? Ada makhluk ini. Itu je. Nak kena tafsil, nak kena perici,
Satu-satu sifat 20 tu. Wujud kena pericim molek, kidam kena pericim molek, bakok kena pericim molek. Tu fardu ain. Dalil hak fardu ain hanya dalil ijmali. Jadi dahulu panjang dah perincian sifat wujud, sifat kidam. Kidam ni kidam yang hakiki, dia panggil qadim yang zati. Sebab dia kidam qadim ni, kidam sedia, qadim yang sedia. Gitulah. Kidam yang sedia, qadim yang sedia. Jadi kidam qadim ni, qadim hakiki. Kidam hakiki dia ada, dia panggil qadim zamani. Kidam zamani mana dalam ayat hak dalam Yasin itulah, hak kal urjunil qadim. Ni di awal dia Yasin hatta ni ada kal urjunil qadim. Yasin tu lah bawa rezeki. Wal qamara qaddarna mana wal qamara qaddarna Allah lekat wal qamar ada ji Yasin ji. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Adakal urjunil qadim, kembali seperti pelepoh tamak yang qadim, yang usang, yang buruk, yang itulah yang hancur. Kal urjunil qadim, pelepoh tamak yang lama tu qadim masa, qadim zamani, lama masa. Kan kita cakap kan sedia kala tu kan, tu sedia kala masa tu. Saya duduk kapung ni sedia kala dah, hijau di tempat ni sedia kala dah. Kamu sedia kala tak ada permulaan. Tak ada permulaan tu qadim hakiki, qadim zati. Dan ni sedia kala masa. Dah lahir kapung tu sedia kala lah orang panggil. Kerja tepat tu lama mana dah. Daripada habis sekolah, kerja situlah tempat pertama kerja. Lepas tu kekal. Sedia kala dah kerja tepat ni. Mana apa tu? Lama masa. Dia bagi qadim zamani. Tak salah ha? Cakap sedia kala tu tak salah. Tu perangai di sedia kala dah. Mana apa? Perangai di sedia kala. Perangai dia sama-sama dah. Itulah perangai dia selama-lama ni. Tak berubah-berubah. Perangai dia sedia kala dah perangai dia gitu. Sedia kala azali nu. Dah. Sedia kala lama. Dia panggil qadim zamani. Mana apa ni? Lama masa. Dia kalau Arab nak panggil qadim zamani ni, dia letak setahun je. Tapi kita kalau cakap kapung tak boleh. Kalau kita duduk kapung tu baru setahun dua, orang tanya kita, saya sedia kala dah duduk sini. Orang akan bakit bohong. Dia bukan orang sini. Dia orang luar. Beli tanah kapung ni dia orang rumah. Baru duduk setahun dua kan. Sedia kala. Ada Arab panggil sedia kala dah tu. Qadim zamani dah. Tapi kalau cakap kita, kalau hak jenis mari duduk kapung tu beli tanah buat rumah kapung tu, orang dia panggil sedia kala tu. Dia panggil orang luar. Hak kita ni sedia kala ni lahir kapung tu, orang panggil sedia kala. Ke mana? Kalau kita duduk kapung tu 10 tahun pun boleh. Kita orang sedia kala.
Kita duduk lama dah. 10 tahun dah kita duduk kampung tu. Tapi kita orang luar. Kita beli rumah, beli tanah kampung tu, buat rumah kampung tu. 10 tahun. Kalau orang tanya kita, duduk sini lama mana? Sedia kala dah. Orang boleh terima ke tak? Kalau lama 10 tahun. Dah tak? Kita kalau sebut sedia kala, lahir kampung tu. Ni kalau cakapan kita lah. Tapi kalau cakapan Arab, setahun sedia kala dah. Qadim zamani dah. Qadim zamani. Lama masa dah. Setahun tu lama masa. Dia ada qadim idafi. Abang dengan adik. Qadim abang lah nak banding adik. Ayah dengan anak. Qadim ayah lah daripada anak. Dia panggil qadim idafi. Nak banding dengan adik, abang lah. Hak sediakan hak dulu. Nak banding dengan anak, ayah lah hak dahulu. Dia panggil qadim idafi. Sandar kepada adik, abang qadim. Sandar pada anak, ayah qadim. Hak ni bicara sifat Allah ni kidam hakiki, kidam yang zati, dengan bahawa ada, tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Itu qadim, hak bicara dalam sifat Allah. Qadim dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadim yang zati, qadim yang hakiki. Bukan qadim zamani, bukan qadim idafi. Jadi zat Allah, zat yang wajib ada, pastilah bersifat dengan sifat kidam dan baqa. Lazim tu bicara dah dahulu. Tapi lazim pun ulama asingkan. Bicara wujud, bicara lain. Bicara kidam, bicara lain. Bicara baqa, bicara lain. Kalau kata tak ada satu-satu sifat ni, tak bersifat dengan sifat baqa, maka lucu sifat kidam Allah, lucu sifat wujud Allah. Tak ada sifat kidam ni, maka luput sifat baqa Allah, maka luput sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sifat yang berlaziman antara wujud kidam baqa. Jadi dalil kidam baqa, dalil bagi sifat wujud. Mana dalil Allah bersifat kidam baqa? Ada alam ini, ada makhluk ini. Hak ni panjang ni, keluar kepada daurun dan tasalsul. Ini dalil akli. Dalil naqli, huwal awwalu wal akhiru. Itu dalil ayat Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu dalil ayat Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru. Wal awwalu mana apa? Maknanya tiada kesudahan bagi ada Allah. Wal awwalu, wal awwalu al awwal. Apa makna awal? Tiada awal. Akan pelik bunyi tu kan. Dia al awwalu wal akhiru, itu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al awwalu dengan makna as-sabaqu alal asya', dengan bahawa terdahulu atas sesuatu. Terdahulu atas sesuatu. Al-awwalu. Tidak semestinya yang terdahulu tu sedia kala. Macam kita. Kita kalau contoh-contohlah. Kita mari dulu. Kita yang awal. As-sabaqu al-asya'. Kita siapa dulu masjid ni, kita awal. Tapi masjid ni bukan kita duduk sini sedekah sama-sama. Atau al-awwal. Jadi al-awwal dengan bahawa ada Allah dahulu daripada ada yang lain. Anak al-awwal dengan mana ada mula tidak. Tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-akhiru dengan makna ada Allah ada selepas binasa semua perkara. Allah ada selepas binasa semua perkara. Allah yang akhir.
Mana semua perkara binasa, Allah ada. Tidak menafikan Allah akhir, tak ada juga. Akhir, habis dah. Kita yang terakhir, duduk seorang, tapi balik juga kemudian. Jadi al-akhir dari mana? Ada mulin qida, tiada kesudahan, tiada akhir. Kalau nak ambil al-awwalu sebagai dalil qidam, wal akhiru sebagai dalil baqa. Kena ambil dalil al-awwalu dalil qidam, wal akhir dalil baqa. Kena faham makna al-awwal. Apa al-awwal? Yang menafikan permulaan bagi Allah. Al-awwal dengan makna ada mula tidak, tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-awwal dengan makna tak ada awal. Wal akhir dengan makna tak ada akhir. Kalau pelik bunyi tu. Sebab al-awwal ni hak ada mula-mula. Hak ada mula-mula. Sebelum tu kemungkinan tak ada juga. Ada ni. Jadi al-awwal nak jadikan sebagai dalil qidam dengan makna ada muli bertidak. Dengan makna ada muli bertidak. Tiada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Allah, tiada permulaan. Lepas tu biasa dalam kitab, kalau dalil baqa dia ambil wal akhiru, dia ambil wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ataupun dalil ayat kulli syai'in halikun illa wajhah. Tu biasa dijadikan sebagai dalil sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ambil dalil huwal awwalu wal akhiru, dalil qidam baqa dia kena perincilah. Al-awwal dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Wal akhiru dengan makna tidak ada akhir, tidak ada kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dalil wujud dalil Quran. Mudah Wal awwalu wal akhiru pun boleh jadi dalil wujud. Ada ni. Dalil ayat Al-Quran hak sifat 20 tu, itu dalil wujud belakalah. Qul huwallahu ahad, itu dalil wahdaniyah. Dah Allah esa ada ke tak? Adalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dalil qudrah. Dah Allah bersifat-sifat qudrah, Allah ada ke tak? Adalah. Kalau nak pakai dalil ayat Al-Quran wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dalil wujud? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana dalil wujud? Ar-Rahmanir Rahim. Mana dalil wujud? Maliki Yaumiddin. Tu Allah pemurah penyayang. Dah Allah pemurah penyayang ada ke tak? Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Dah ada ke tak Allah? Adalah. Biasa kitabnya apakah dalil Allah bersifat wujud? Khalaqallahu samawati wa ard, telah mencipta oleh Allah akan langit dan bumi. Tu dalil Allah mencipta langit bumi, bukan dalil Allah ada. Allah adalah tu. Allah mencipta langit dan bumi, lepas tu Allah tak ada. Itu dalil wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai dalil ayat Al-Quran, dalil naqli. Kalau dalil Al-Quran dalam kitab Al-Misbahul Munir, dalil akal didatangkan, dalil ayat Al-Quran didatangkan. Kalau dalil ayat Al-Quran laginya dalam kitab Hidayatus Sibyan, kitab nipis je. Tapi dalil bagi wujud tidak bakal semuanya dengan dalil ayat Al-Quran. Dalil dalam kitab itu Sibyan. Tapi sekurang-kurangnya dalil akli sudah memadai. Kita nak mengenal Allah permulaan agama ni, satu-satu sifat yang wajib kena perici molek, sifat mustahil kena perici molek, kita pegang akan hukum dia. Kita pegang akan hukum dia. Hukum di mana? Tentu sungguh Allah ada,
tentulah tak ada Allah dok sama sekali. Tentu sungguh Allah sedia, baharu Allah tentu dok sama sekali. Tentu Allah kekal, binasa Allah tu dok sama sekali. Tapi satu-satu nak pegang tu kena pergi molek lah. Kena pergi molek. Kita pegang tentu sungguh Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita berpegang tentu dok sama sekali Allah serupa dengan makhluk. Tak serupa sifat wajib ni macam mana tak serupa? Kalau kata serupa Allah dengan yang baharu sifat mustahil ni, serupa tu macam mana? Kena perici molek-molek. Kejap dah pegang, apakah dalil? Kita berpegang Allah ada, tentu dok sama sekali Allah Ta'ala tak ada. Kita pegang Allah sedia, tentu dok sama Allah baharu. Apakah dalil? Kejap ada dua tadi kita pegang ni. Hukum bagi sifat yang wajib kita pegang kejap. Hukum bagi sifat mustahil kita pegang kejap. Sebab perici dah sifat wajib, perici dah sifat mustahil. Kena kemah pula dengan dalil. Ini akidah kita. Tapi dalil pendek pun tak apa dah. Yang pentingnya sifat wajib kita pegang, hukum sifat mustahil kita pegang. Hak tu kena halusi. Dalil pendek tak apa. Sebab dalil ni nak kemah hak tetap dah kita pegang. Hak sifat wajib, hukum bagi sifat yang mustahil. Dalil pendek pun tak apa. Dalil akal je. Jikalau. Tapi jangan persoalan pula. Main duk jikalau, fardu takdir, perkara yang tidak. Baharu Allah tentu dok sama sekali. Jikalau Allah baharu, main duk jikalau ni. Jikalau ni lah kaedah Al-Quran. Manalah ayat? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Tu jikalau. Ayat tetap dah. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala yang esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Datang pula ayat. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau Tuhan kata ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah. Ni jikalau. Allah Tuhan yang esa. Dah Quran menceritakan jikalau ada pada langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Quran agak jikalau fardu takdir. Binasa macam mana? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, binasa jalan mana binasa? Kitab perici lah. Binasa tu macam mana? Ada dua Tuhan. Satu Tuhan cara langit, satu Tuhan cara bumi. Hak Tuhan langit jangan capu hak perkara di bumi ni. Hak Tuhan bumi jangan duk capu hak perkara di langit. Apa pun nak binasa? Tu Quran kata la fasadata, nescaya binasa langit dan bumi kalau ada Tuhan selain dak Allah pada langit dan bumi. Binasa tu nak binasa kat mana? Kena hurailah pula. Sebab kalau ada dua Tuhan, pakat molek-molek lah kawasan masing-masing. Apa nak binasa? Jangan masuk kawasan orang. Jangan capu kawasan orang. Tadilah Tuhan yang pertama uruskan langit. Tuhan yang kedua uruskan bumi. Nak binasa kat mana? Kena perici pula binasa tu kut jalan mana. Binasa kut jalan mana? Ada dua Tuhan, lagi banyak boleh buat. Dah kau akan jadi pelik jadi kan. Berapa satu Tuhan? Ada ni Tuhan buat belaka dah ni kan. Dah kalau dua Tuhan, binasa Quran kata. Binasa kat mana? Dah lah kalau bagi molek-molek, nak binasa kat mana? Dia kena hurailah pulaknya Al-Quran kata la fasadata tu. Kalau bagi seumpama tu berarti Tuhan yang bicara langit, bumi bukan hak dia, bukan makhluk dia. Tuhan yang bicara bumi, langit bukan makhluk dia. Bukan Tuhan. Dua-dua bukan Tuhan kalau gitu. Maka binasa langit dan bumi sebab bukan Tuhan buat langit bumi penuh gana lah.
Sebab apa gitu? Sebab Tuhan ni hak dia belaka baru panggil Tuhan. Jadi kalau seumpama tu bagi, mana apa ni? Makhluk yang ada di langit tidak iftikar kepada Tuhan cara bumi. Makhluk yang ada di bumi tidak iftikar kepada Tuhan yang bercara langit. Jadi Tuhan apa tidak bersifat dengan iftikar? Semua berkehendak kepada dia. Bukan Tuhan gitu. Bila bukan Tuhan dua-dua, maka binasa langit dan bumi. Sebab dua-dua bukan Tuhan. Tak ni. Sebab nak panggil Tuhan ni mesti bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Yang berlaku ni perbuatan dia belaka. Barulah Tuhan. Kalau dua Tuhan, yang berlaku di langit bukan Tuhan cara di bumi. Hak berlaku di bumi bukan milik Tuhan yang cara langit. Bukan Tuhan dua-dua gitu. Binasa langit bumi kalau dua-dua bukan Tuhan. Bayangkan nama Tuhan pun kalau apa yang berlaku bukan perbuatan dia belaka, tak panggil Tuhan. Ini kita panggil makhluk betul-betul. Kita panggil makhluk betul-betul. Tiba-tiba makhluk boleh buat kerja, ambil alih kerja Allah Ta'ala. Kalulah makhluk ni boleh buat kerja sendiri, bekas sendiri, Allah bukan Tuhan. Ada ni. Allah Tuhan kita. Kita makhluk yang lemah. Yang berlaku di kita tu Allah buat belaka. Sebab apa? Tuhan ni hak dia belaka baru panggil Tuhan. Hak nama Tuhan ni Tuhan langit, ni Tuhan bumi, bukan Tuhan gitu. Letak nama Tuhan bukan. Hak ni memang bukan Tuhan, makhluk. Tiba-tiba yang berlaku di bumi ni pilihan dia sendiri, usaha dia sendiri, bukan perbuatan Allah dah. Bukan Tuhan Allah kalau seumpama tu. Kalau kita berpegang Allah Tuhan, kena kenal Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Mana semua hak dia belaka. Tu barulah kita berpegang, kita kenal Allah sebagai Tuhan. Kita pun rokok sujud kepada Allah, kita kenal Allah sebagai Tuhan. Kita rokok sujud kepada Allah, tak kenal Allah sebagai Tuhan. Perbuatan Allah hak besar-besar, hak kecil-kecil di hamba ni perbuatan hamba. Tu tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan ni hak dia belaka baru panggil Tuhan. Taklah kita letak atas nama Tuhan dah ni. Tapi hak langit urusan satu Tuhan, hak bumi urusan satu Tuhan yang lain. Dah bukan Tuhan gitu. Lafaz sadata, binasa langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain Allah pada langit dan bumi ni. Comel langit dan bumi ni, itu dalil bahawa Tuhan hanya satu. Jadi main jikalau ni pun ini kaedah Quran juga. Fadu takdir akan perkara yang mustahil. Tapi kalau tak faham kaedah 420 main duk jikalau apa dia kata? Jikalau nak bagi nampak. Nak bagi nampak, tentu sungguh Allah bersifat-sifat kidam, tentu sungguh Allah tidak bersifat baharu. Marilah jikalau. Mana we nampak kalau ada Tuhan yang lain, macam mana? Ada Tuhan yang lain di langit dan bumi. Binasa langit dan bumi. Bukan kata binasa, tak jadi awal, daripada awal lagi nak langit dan bumi. Nak we nampak macam mana kalau seumpama tu? Binasa kok jalan mana? Fikir kok akal lah pula. Fikir kok akal. Quran sebutnya lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Ada jikalau fadu takdim. Artinya ni nak menghuraikan. Artinya arti wajib kidam bagi Allah Subhanahu wa taala ni apabila sabitlah, apabila tetaplah wujud Allah Ta'ala dengan barang yang telah terdahulu, dengan dalil yang telah terdahulu. Apabila sabitlah, tetaplah, kejaplah wujud ada Allah Ta'ala. Sabit wujud ni dengan barang, dengan dalil yang terdahulu.
dengan barang yang terdahulu. Mana barangnya? Daripada dalil. Daripada dalil itu bayang kepada barang tu. Dengan barang yang telah terdahulu, mana barang daripada dalil, wajiblah, mestilah bahawa adalah ia Allah qadim, yang bersifat dengan sedia. Bila tetap dah Allah ada dengan dalil yang terdahulu, maka wajiblah Allah bersifat dengan sifat qadim, zat yang bersifat dengan sifat qidam. Ini panggil lazim ni. Sebab apa? Sebab ada Allah, ada yang wajib. Ada Allah, ada yang hakiki. Ada Allah tidak diadakan oleh yang lain. Ada Allah tidak diadakan oleh yang lain. Tetap Allah ada yang hakiki, wajiblah Allah bersifat dengan sifat qidam. Itu lazim. Allah bersifat sifat qidam sebab Allah bersifat dengan wujud yang hakiki, lazimlah Allah bersifat dengan sifat baqa. Ini rekah ni. Jadi kalaulah seumpama ni, apakah dalil Allah bersifat qidam? Ialah dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Dan kaifiyah, ni nak perinci ni. Dan kaifiyah menetapkan dalil. Dan kaifiyah, cara, aturan menetapkan dalil. Dalil Allah bersifat-sifat qidam. Ialah bila Allah bersifat-sifat wujud, wajiblah Allah bersifat-sifat qidam. Jadi dalil bagi sifat qidam ialah dalil bagi sifat wujud. Kemudian dia nak tunjuk jalan pula. Macam mana menetapkan dalil bagi sifat qidam, sebagaimana dalam matan Ummul Barahi hak panjang tu. Hak dalam matan Barahi tu panjang kan? Fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan ni lah. Dia nak tunjuk macam mana kaifiyah, cara, aturan nak menetapkan dalil bagi sifat qidam Allah Ta'ala. Dalil secara tafsir ni, perinci ni, fardu kifayah ni. Macam mana kaifiyah, cara. Sebut saja tak jadi, kena tunjuk cara lah pulaknya. Kaifiyah, cara, aturan menetapkan dalil. Dalil Allah bersifat dengan sifat qidam. Dalil ni dalil Allah bersifat dengan sifat qidam. Bahawa engkau kata, ini cara nak meletakkan dalil. Bahawa engkau kata bahawasanya dalil Allah bersifat dengan sifat qidam itu, iaitu jikalau ni nak cara nak meletakkan dalil. Jikalau tiada ia ya Allah qadim, tiada Allah bersifat dengan sifat qidam ni, nescaya adalah ia baharu. Nescaya adalah Allah Ta'ala tu baharu. Dan jikalau adalah ia Allah baharu, nescaya berkehendak, berhajat, tak lepas kepada yang membaharu akan dia, yang membaharu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tu tidak bersifat dengan sifat qidam, berarti Allah bersifat dengan sifat baharu. Bila Allah bersifat sifat baharu, maka berkehendak Allah, berhajah Allah kepada yang membaharu akan dia, akan Allah. Mana? Bagi barang yang dahulu, yakni kerana barang yang dahulu. Bagi barang yang dahulu, yakni kerana barang yang dahulu. Dahulu mana ni? Daripada dalil. Bagi barang yang dahulu, dahulu daripada bicara bagi dalil, bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bagi wujud Allah. Dulu macam mana? Dulunya baharu ni makhluk kan, dahulu kan. Apakah dalil Allah ada? Fahudusul alam, baharu makhluk ni.
Jadi bila baharu makhluk berkendak pada yang membaharukan dia. Allah Ta'ala wajib ada. Kalau Allah pula baharu, berkendak pada yang membaharukan Allah ni. Barang yang telah lalu ni. Daripada dalil dahulu gitulah. Sekarang dahulu ni yang baharu makhluk. Sekarang bicara dahulu, dalil Allah ada, dalil baharu makhluk Bila makhluk baharu berkendak kepada Tuhan yang mengada akan makhluk. Berarti Tuhan wajib ada. Sekarang ni pula kalau Tuhan baharu, samalah juga berkendak kepada yang membaharu akan dia. Sebagaimana barang yang telah dahulu daripada dalil wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dahulunya yang baharu ni mana? Alam lah. Alam baharu kan? Bila alam baharu berkendak kepada Allah Ta'ala yang membaharukan, yang mengadakan akan alam. Sini pula kalau Allah baharu, samalah berkendak pada yang membaharu akan dia. Bahawasanya tiap-tiap yang baru itu, maka dapat tiada baginya bagi tiap yang baru yang membaharu akan dia. Dahulu alam baharu, berkendak pada Allah yang membaharu, yang mengadakan akan alam. Ni pula Allah macam mana Allah? Allah bersifat dengan sifat sedia. Kalau Allah baharu jadi macam alam jugalah, berkendak pada yang membaharu akan dia. Tu mustahil sama sekali. Bahawasanya tiap-tiap yang baharu, yang baharu makhluk lah. Kalau Allah baharu pun sama jadinya. Bahawasanya tiap-tiap yang baharu, tiap-tiap yang baharu, maka tak dapat tiada baginya daripada yang membaharu akan dia. Maka jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu, maka jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu, mana demikian itu? Berkendak pada yang membaharu akan dia. Pekerjaan mana ni? Pekerjaan Tuhan lah ni kita bicara sekarang ni. Pekerjaan berkaitan dengan Tuhan. Maka jikalau pekerjaan seperti yang demikian itu, yang demikian mana? Berkendak pada yang membaharu akan dia, membawa kepada tiada berkesudahan. Maka iaitu tiada berkesudahan dinamai akan dia tasalsul. Dan iaitu yang membawa pada tasalsul tu mustahil. Tasalsul dulu dibicara. Dalam mata Ibrahim tu wa yalzamud dauru wa tasalsul. Digi pada tasalsul dahulu. Maknanya membawa kepada tiada berkesudahan. Maka iaitu tiada kesudahan dinamai akan dia tasalsul. Dan iaitu tasalsul mustahil. Tasalsul maknanya berhubung. Panjang cerita ni. Kalau Allah baharu, berkendak pada yang membaharu akan Allah. Yang membaharu akan Allah baharu juga, berkendak pada yang membaharu akan dia. Yang baharu akan itu baharu juga, berkendak yang membaharu akan dia. Berkendak membaharu akan dia, naik ke atas. Dah gimana? Gimana atas ni? Jadi tasalsul tak ada kesudahan di permulaan tu. Di awal tu tak ada kesudahan. Itu mustahil, akan tak terima sama sekali. Kalau Allah baharu, berkendak pada yang membaharukan akan Allah. Yang membaharukan Allah baharu juga, berkendak membaharu akan dia. Waktu baharu juga, berkendak pada membaharu akan dia. Waktu baharu juga, yang berkendak yang baharu akan dia. Lepas tu ada ni. Pak mana atas tak ada penghujung, akal tak boleh terima. Ni dalil hak agak panjang juga. Ni pun samalah dalil fardu kifayah. Kitab kecil je bila hidayah ni, dalil panjang lebar. Fardu ainnya dalil ijmali sahaja. Dalil kidam bakak, dalil bagi sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pici pula
Jalan mana dak mustahilnya tasalsul. Daur dan tasalsul. Kita orang dak biasa mengaji ni tersasu jadinya. Pening, tersasu. Daur apa makna? Berpusing. Berpusing macam mana? Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Oh, Allah mana hak dulu mana kemudian? Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Ali, Ali menjadikan Zaid pula. Datuk melahirkan ibu, ibu melahirkan cucu, cucu melahirkan datuk. Mana? Itu daur. Mana cerita? Cerita menjadi pening dah kita ni. Nenek melahirkan ibu, ibu melahirkan cucu, cucu melahirkan nenek. Itu daur berpusing. Daur tu berpusing. Ada ni. Awak-awak penipali dah dengar. Apa cerita? Cucu melahirkan nenek pula. Gitu kan? Kalau kita katalah nenek menjadikan ibu, ibu menjadikan cucu, cucu menjadikan nenek. Itu daur. Tasalsul ni naik sampai ke Nabi Adam AS. Siapa yang menjadikan Nabi Adam AS? Allah Ta'ala. Allah baharu pula. Siapa yang menjadikan Allah? Satu. Itu tasalsul. Kita daripada bawah. Siapa Nabi Adam? Siapa yang menjadikan Nabi Adam? Sebab Nabi Adam baharu. Allah Ta'ala. Allah baharu juga macam Nabi Adam. Ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia pun baharu juga. Ada yang membaharukan dia. Baharu juga. Ada yang membaharukan dia. Baharu juga. Ada yang membaharukan dia. Maka pening situ je. Mana pun. Mustahil seumpama tu. Maka tetaplah Allah ada sedia kala tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada je permulaan, bawa pada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul ni penimpal wawa dah. Sebab apa? Akal tak terima. Daur mustahil pada akal, tasalsul pun mustahil pada akal. Bermula jalannya mustahil pada tasalsul ini, bahawa jadilah ia membawa kepada ketiadaan Tuhan. Tak ada Tuhan lah. Naik. Dari mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Sebab apa? Baharu pakatan. Itu akal tak boleh terima sama sekali. Dalil pun bunyi pelik dah. Memanglah mustahil pada akal ni pelik kan. Teologi mana boleh masuk pada akal gitu. Hak tasalsul, hak daur lagilah mustahil, berpusing. Tuhan yang Allah Ta'ala jadi Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua jadi Tuhan yang ketiga. Tuhan yang ketiga menjadikan Allah semula. Dah mana hak dahulu, mana hak kemudian? Tu daur lagilah jelas mustahil. Tapi dia bicara jalan mustahil tu jalan kok mana. Tapi perincian ni fardu kifayah. Dalil ringkasnya hak fardu ain, dalil bagi sifat wujud, yakni ada alam ini, ada makhluk ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.